أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddim, mutaakhirin, ulama uzzaman. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Merawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, kerana dengan qudrah Allah, dengan iradah Allah, dengan izin Allah, hari ini kita bersama dengan Ramadan pada hari yang ke 12 Ramadan. Hari ini hari yang ke-12 Ramadan. Maknanya kita ada baki lebih kurang dalam 18 hari bersama dengan Ramadan. Pejam celik tuan-tuan, kita dah bersama dengan Ramadan selama 12 hari. Jadi selama 12 hari ini kita cuba selidiki, kita lihat, kita muhasabah balik, kita nilai apa yang telah kita lakukan pada 12 Ramadan ni ataupun 12 hari kita bersama dengan Ramadan ni, dan apa yang telah kita dapat. Itu penting, sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa Ramadan ataupun puasa, ibadah puasa ni dia by hari, dia bukan by bulan, dia bukan kira dengan bulan, dia kira dengan hari. Maknanya setiap hari kita kena berpuasa, dan setiap hari itulah kita kena memperbaharui niat kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Itu sebabnya mengikut mazhab Syafi'i, setiap malam wajib kita datangkan niat untuk puasa esok hari. Kenapa dia kira by hari, kira dengan hari, bukan kira dengan bulan? Kalau mengikut Imam Malik ataupun mazhab Maliki, dia mengira Ramadan ataupun ibadah puasa ini dengan sebulan. Tapi dengan Syafi'i, dengan mazhab Syafi'i, mengira ibadah puasa ini dengan hari. Jadi 12 hari ni tuan-tuan, setidak-tidaknya kita melihat apa yang telah kita dapat. Selama 12 hari kita bersama dengan Ramadan, 12 hari kita melaksanakan ibadah puasa, 12 hari ini juga tuan-tuan kita dah melaksanakan tarawih, 12 hari ini juga kita dah tadarus, 12 hari ini juga kita menjaga ataupun seluruh anggota zahir dan anggota batin kita berpuasa. Itu sebabnya jangan sampai sesekali kita melaksanakan ataupun keberadaan kita di dalam Ramadan ni hanya sekadar melepas batuk di tangga. Jangan. Sebab paling ditakuti tuan-tuan, iaitu kalau hanya sekadar terlepas dan sia-sia, tu dah rugi dah. Terlepas, sia-sia, rugi. Kenapa rugi? Kerana apa yang Allah SWT sediakan dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, tidak disediakan pada umat-umat yang terdahulu, dan tidak ada pada hari yang lain, bulan yang lain dan tahun yang lain, kecuali ada di dalam bulan Ramadan, dan diberikan hanya kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lepaskan peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka rugi kita. Sia-sia kita berada dalam ataupun bertemu dengan Ramadan, dan ibadah puasa kita yang kita laksanakan ini tidak mendatangkan sebarang kebaikan pada kita, maka sia-sia dan rugi. Tapi kalau hanya sekadar sia-sia rugi itu satu hal. Satu hal lagi yang paling kita takut, Allah Ta'ala celakakan kita. Yes, Allah Ta'ala celakakan kita tuan-tuan. Dahlah rugi, sia-sia, kemudian Allah Ta'ala celakakan kita. Ini yang disebut peristiwa yang berlaku bila tika mana Jibril AS mendatangi Nabi SAW. Satu hari tuan-tuan, Rasulullah SAW turun daripada mimbar. Ketika Rasulullah SAW turun daripada mimbar, tiba-tiba ditahan Rasulullah SAW tadi oleh Jibril AS. Jibril tahan Nabi SAW. Jadi bila Jibril tahan Nabi, Nabi berhenti. Nabi berhenti daripada turun tu.
Jadi di tengah-tengah mimbar, di tengah-tengah tangga turun tu, Rasulullah berhenti kat situ. Sehingga kan para sahabat ketika itu tertumpu pandangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, wahai Muhammad, Allah perintahkan kepadaku mendatangi engkau wahai Muhammad, dan Allah perintahkan kepadaku untuk sampaikan kepada engkau beberapa perkara, dan Allah perintahkan kepada engkau wahai Muhammad supaya engkau angguk dan kau benarkan setiap apa yang aku perkatakan nanti. Angguk, benarkan. Apa 3 perkara tersebut tuan-tuan? Perkara tersebut yang pertamanya, Jibril kata, wahai Muhammad, celakalah orang yang mendengar namamu tetapi dia tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar namamu, diucapkan namamu, tetapi dia tidak menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Orang ni orang celaka. Kita tengah duduk, tengah berjalan tuan-tuan, ataupun tengah buat apa sekalipun, tiba-tiba ada orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dituntut supaya menyahut dengan sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang tidak menyahut dengan sengaja, maka orang tu orang celaka. Nabi SAW pun mengangguk dan Nabi benarkan sadaqtah. Nabi benarkan. Yang pertama tuan-tuan. Kemudian Jibril sambung lagi, wahai Muhammad, celakalah orang yang ada 2 ibu bapa tetapi 2 ibu bapanya itu tidak menjadi sebab sehingga sampai dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang yang ada 2 ibu bapa, lalu ibu bapa yang ada pada dia tu tidak menjadi sebab untuk sampai boleh dia tu masuk syurga Allah. Rasulullah angguk dan Rasulullah benarkan. Apa maksudnya tuan-tuan? Seorang anak tu dia ada mak, dia ada ayah, tetapi keberadaan dia dengan mak ayah tadi tidak menyenangkan, sehingga kan mak ayah dia tadi rasa tak selesa dengan dia. Baik sama ada rasa hati, terasa hati, apatah lagi rasa marah, apatah lagi rasa dendam dan sebagainya, sehingga membuatkan anak tadi tuan-tuan tidak mendapat redha daripada mak dia, tak dapat redha daripada ayah dia, dan akhirnya dia tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang ni orang celaka. Kita nak masuk syurga tuan-tuan, kita kena ada apa? Redha. Kita kena ada redha Allah. Kita nak masuk syurga tuan-tuan, kita kena ada redha Allah. Allah Ta'ala sebut, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka itu di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jannat ni tuan-tuan, syurga yang bertingkat-tingkat, taman yang bertingkat-tingkat. Tajri min tahtihal anhar, di bawah syurga tadi tuan-tuan ada sungai-sungai yang mengalir. Rasulullah jelaskan lagi ada maksud sungai tu. Besok dekat syurga tuan-tuan ada 3 batang sungai. Yang pertama sungai susu, dan yang kedua sungai madu, dan yang ketiga sungai arak. Ada 3 batang sungai besok dalam syurga. Sungai susu, sungai madu, dan sungai arak. Sungai arak ni riwayat menyebutkan hanya dibenarkan minum bagi orang yang tidak pernah meminum arak ketika berada dalam dunia dahulu. Jadi kalau tuan-tuan teringin ada cita-cita nak minum arak dekat dalam syurga, janganlah mendekati arak ketika berada di dunia. Khalidina fiha abada, dan mereka ni kekal. Sifat syurga ni tuan-tuan, bila masuk dalam syurga maka dia kekal. Tak ada orang masuk syurga boleh keluar, tak ada. Sifat syurga ni bila dah masuk maka dia akan kekal di dalam syurga. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat redha tadi tu. Allah redha kepada mereka, maka redha, nescaya redhalah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita harapkan ni. Redha Allah Subhanahu wa taala tadi tu. Tapi nak akan redha Allah ni syaratnya radhiyallahu anhum wa radu'an.
Syaratnya kita kena redha pada Allah. Atas dunia ni tuan-tuan kena belajar jadi orang yang redha. Maksud orang redha ni iaitu berlapang dada di atas segala perkara yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas dia. Kita hidup atas dunia ni sifatnya ujian. Sifat dunia ni ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Sihat, ujian. Sakit, ujian. Ada duit, ujian. Tak ada duit, ujian. Ni semua ujian tuan-tuan. Tapi sebaik-baik ujian adalah ujian dalam keadaan bentuk kekurangan, kesusahan dan kepayahan. Kenapa tuan-tuan? Kerana ujian dalam bentuk tu sifat dan naluri manusia. Sunnah alam manusia ni bila susah dia cari Tuhan. Tapi bila tika mana dia senang, maka dia lupa dan leka. Kita tak payah kata lain lah tuan-tuan. Masa buka puasa, kan? Buka puasa, makan. Semua orang baca doa tak? Semua baca doa kan? Duduk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah melaka sunnah wa bika amanna. Yang tak pernah baca doa tuan-tuan. Semua orang ingat doa buka puasa. Semua orang doa, ingat doa makan baca. Tapi tuan-tuan, berapa ramai orang yang baca doa selepas makan? Betul tak? Berapa ramai orang yang boleh baca doa lepas makan tuan-tuan? Selesai makan, dia boleh ingat untuk baca doa. Dekat situ saja tuan-tuan perkara yang paling mudah Allah gambarkan kepada kita. Baru makan nasi sepinggan tu je pun dah leka dah. Dah lupa dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi benda-benda lain. Itu sebabnya keberadaan kita di dalam dunia Allah Subhanahu Wa Taala ni semuanya berbentuk ujian. Dan sebaik-baik ujian adalah dalam keadaan kesusahan, kepayahan, keperitan, kekurangan. Kerana naluri fitrah manusia ni, dia akan mudah dengan susah payah tadi, dia balik semula kepada Allah SWT. Berbeza dengan orang yang diuji dengan mudah, dengan kelapangan, dengan kesenangan, maka dia akan leka dan lalai. Itu sebabnya dalam keadaan apa sekalipun, lebih-lebih lagi kesusahan, kepayahan, keperitan, maka ujian itu perlu dihadapi dengan sabar dan juga redha. Orang yang redha pada Allah inilah yang dia akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalika liman khasyiya rabbah. Zalika liman khasyiya rabbah. Sedemikianlah itu. Siapa sedemikian itu? Balasan bagi orang-orang yang beriman pada Allah. Siapa ni tuan-tuan? Liman khasyiya rabbah. Bagi balasan syurga tadi tu. Syurga Allah Ta'ala gambarkan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada tadi. Liman khasyiya rabbah, bagi mereka-mereka yang takutkan Tuhan mereka. Jadi sifat takut ni perlu ada dalam diri kita ketika kita berada ataupun berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Taala ni. Sifat takut tu penting. Tanpa sifat takut ada dalam diri kita, kita mana mungkin dapat melaksanakan ketaatan dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin tuan-tuan kita boleh berjaga-jaga dan berhati-hati dalam meniti kehidupan kita. Kita tak akan mungkin boleh melahirkan rasa suka hati akulah. Pernah dengar perkataan tu? Suka hati akulah. Pernah dengar? Kalau tuan-tuan nak dengar perkataan suka hati akulah, lepas asal sekarang tuan-tuan pergi bazar Ramadan. Lepas tu jumpa seseorang yang dia bembet banyak-banyak kiri dan kanan tu, cuba tegur dia. Banyak makanan, tak kurang ke pahala puasa? Nanti dia akan keluar, suka hati akulah. Rasakan tuan-tuan? Begitu juga kita dalam kehidupan seharian kita tuan-tuan. Kenapa kita ambil benda tu? Kita kenapa buat macam tu? Kalau kita ada anak pula tuan-tuan, anak kita hantar ke sekolah. Bila kita tanya kenapa anak tu dihantar ke situ, maka semua jawapan yang kita buat kebanyakannya semua dijawab dengan suka hati akulah. Orang yang berjalan dengan perkataan suka hati akulah ni tuan-tuan, maka dia duduk dalam keadaan dibimbangi, takut-takut apa yang dibuat tadi tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang dituntut ke atas kita ni tuan-tuan, apa yang kita buat sekalipun sepinggan nasi yang kita nak masukkan dalam tubuh kita, dalam mulut rongga kita ni tuan-tuan, kita kena buat dalam keadaan acuan dan garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun seekor ikan. Kan kita pergi bazar Ramadan,
Kita beli seekor ikan. Seekor ikan tu pun tuan-tuan yang kita ambil, yang kita nak mamah, kita nak masukkan dalam mulut kita tu tuan-tuan, kena letak betul-betul berpandukan apa yang Allah Ta'ala nak. Maka inilah golongan yang zalika liman khasyiya rabbah, iaitu mereka yang takutkan Tuhan mereka. Duduk dalam keadaan takut. Di sini datang redha Allah. Tu keadaan tadi. Pertama redha, kena ada redha dalam diri kita untuk menerima segala apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab hidup atas dunia ni tuan-tuan kena tahu, Allah tak akan beri mengikut apa yang kita nak. Betul tak? Betul tak orang perempuan? Cuba pandang orang perempuan. Tanya orang perempuan. Ni saya nak tanya orang perempuan yang dah berkahwin. Pasangan, ni orang lelaki. Orang lelaki pandang orang lelaki. Ada tak? Ustaz, saya betul-betul apa yang saya cari dalam pasangan hidup saya menepati yang saya mahu. Tengok, cepat je giling. Ada tuan-tuan. Tu benda yang paling mudah aje. Ustaz, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah kerana Allah datangkan pasangan hidup saya menepati apa yang saya mahu. Ada tuan-tuan? Abang? Tengok. Kalau isteri dia tengok si sedih. Giling dia. Tak ada tuan-tuan. Allah takkan bagi mengikut apa yang kita mahu. Sebab dunia ni tempat ujian. Dia apa yang kita mahu tu tuan-tuan sifatnya syurga, akhirat. Kalau di dunia saja kita dapat apa yang kita nak, kita dapat. Apa yang kita nak, kita dapat. Apa yang kita impikan, kita dapat. Apa yang kita cita-citakan, kita dapat tuan-tuan. Jadi apa yang tinggal lagi syurga kita? Dan apa yang dikatakan ujian? Ujian ni sesuatu benda yang bercanggah dengan kemahuan. Kalau apa yang kita mampu, apa yang kita kuat, apa yang kita mahu, semuanya mendapati, di mana ujiannya? Sedangkan yang ujian itu bersifat bercanggah daripada kemahuan. Dan penting percanggahan itu daripada kemahuan kita, di situlah menunjukkan sejauh mana kembalinya kita kepada Allah. Yang Allah Ta'ala sebut, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala sebut allazina idza asabathum musibah, apabila terjadinya musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata mereka itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni tuan-tuan, bila jadi musibah, musibah ni apa tuan-tuan? Musibah ni ialah sesuatu perkara yang bercanggah dengan kemahuan. Itu musibah. Sesuatu yang bercanggah dengan kemahuan. Pagi tadi tuan-tuan sakit perut, masuk tandas. Sekali masuk tandas tuan-tuan, bila kita masuk tandas ada harapan tak? Ada harapan tak? Ada kan? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku buang air besar yang lawas ya Allah. Tuan-tuan pun boleh bayangkan macam mana lawas kan? Brum. Bunyi Harley Davidson. Brum. Kali masuk-masuk tuan-tuan, tunggu, tegan tak keluar-keluar. Makin senak. Lala sekali putus asa tengok jam dah pukul 7. Kan? Kalau lambat lagi pergi kerja ni, ganggu. Akhirnya dia keluarlah dalam keadaan perutnya yang masih lagi senak, tak lawas. Muka dia kerut aja. Si isteri dia tanya, wahai abang, apa yang telah berlaku? Musibah, dia kata. Musibah, dia kata. Jadi ketika tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni hakikat musibah. Tak kira apa sekalipun tuan-tuan. Akak balik, masak. Hari ni kita masak nasi ayam. Jadi waktu berbuka, rupa-rupanya ayam tu masin. Masya Allah, musibah. Allah tak akan bagi benda yang kita nak. Tak ada. Itu sifat dia. Sebab dia nak kita redha. Dekat situ kita belajar redha apa yang Allah Ta'ala tentukan tadi. Dan yang kedua, takut tadi tu, bagaimana kita jalani kehidupan kita. Tak ada istilah suka hati aku. Kerana apa? Apa yang kita ambil, apa yang kita guna, apa yang kita pakai, apa yang ada pada dua tangan kita, semuanya dalam keadaan kita berhati-hati, takut-takut Allah Ta'ala murka. Ini dia sifat tadi tu. Itu sebabnya sifat orang nak masuk syurga ni tuan-tuan, mestilah dia kena ada redha pada Allah. Jadi kita harap apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah SWT ni semuanya mengharapkan redha Allah.
Sampailah tahap keberadaan kita dalam puasa ni. Kenapa kita duduk dalam puasa? Kenapa kita puasa? Tuan-tuan, pahala yang Allah Ta'ala sediakan berganda-ganda tu tuan-tuan, yang setiap hari kita dengar. Asatizah, ustaz-ustaz, alim ulama', tok guru, syekh, habaib, semuanya bercerita tentang kelebihan-kelebihan berpuasa. Kelebihan keberadaan kita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kalau dilihat pada kacamata tasawuf, kelebihan tersebut tak lebih hanya sekadar gula-gula. Apa maksud gula-gula? Gula-gula ni bahasa kasar sebenarnya, tapi saya rasa tu paling mudah faham. Apa maksud gula-gula kat situ tuan-tuan? Contohnya macam ni lah. Ada mak minta pergi kedai, boleh tak? Malas lah. Ingat tak tuan-tuan? Masa kecil-kecil dulu kan? Mak minta pergi kedai, boleh tak? Malas lah mak. Duit lebih kau punya. Umpan. Duit lebih kau punya. Oh, boleh. Tak ada hal. Pergilah. Pergi rupanya mak bagi duit tadi betul-betul. Masa zaman saya dulu tuan-tuan, parut kelapa 60 sen. Kelapa tu harga dia diparut, siap parut semua sekali 60 sen. Mak bagi duit 60 sen, duit lebih kau punya. Balik-balik mak tak ada lebih, nasib kau lah. Jadi tuan-tuan, umpan tu Allah Ta'ala, kalau bahasa umpan tu masih kasar lagi. Masih kasar lagi. Tapi hakikat itulah sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kekuatan dan motivasi kepada kita. Keberadaan kita dalam bulan Ramadan ni jangan dipersiakan. Allah Ta'ala sediakan sebesar-besar kebaikan tadi. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala nak tu secara jelas. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut apa tadi? La'allakum tattaqun. Sifat taqwa tadi tu tuan-tuan yang kita perlu kejar. Sifat taqwa, dalam membicarakan sifat taqwa ni tuan-tuan ada dua. Pertama sekali, Allah nak gambarkan sifat taqwa tu pada kita. Nak tengok sifat taqwa dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan lain susah nak nampak. Sebab kita berada dua musuh. Satu musuh nafsu, dan yang kedua syaitan. Dengan rahmat Allah, Allah belenggu syaitan, tinggal nafsu. Jadi kalau katalah bulan Ramadan ni masih lagi dia tak mampu nak kawal diri dia, maknanya selama ni memang perjalanan ataupun diri ni berjalan dengan hawa nafsu. Ustaz, pelik lah Ustaz, kenapa bulan Ramadan ni masih lagi kuat lagi mengumpat. Kenapa orang kuat mengumpat? Baru-baru ni tuan-tuan saya dapat satu soalan. Soalan. Ustaz, apa hukumnya orang berpuasa dalam keadaan dia apa tu panggil? Mengumpat, mengeji, mengutuk, menyumpah, and the gang dekat dalam medsos. Kan hari ni kan medsos kan? Tuan-tuan tak payah nak komen tuan-tuan. Kita ni kan semuanya ahli netizen. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati. Puasa batal tak? Puasa tak batal. Tapi pahala ada tak? Habis. Diterima? Kemungkinan. Diterima? Mungkin tak diterima. Sebab tujuan asas Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita tentang sifat taqwa. Penting tak sifat taqwa ni tuan-tuan? Ini Allah Ta'ala sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisiku adalah orang bertakwa. Allah dah bagi tahu jelas dah. Tak kira lah orang tu hebat macam mana, kaya ke, miskin ke, kedudukan tinggi ke, kedudukan rendah ke, pakai baju mahal ke, pakai baju murah ke, ada duit ke, tak ada duit ke, orang yang paling hebat di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan sifat takwa tadi tu Allah Ta'ala sebut. Ni dia. Tu dua keadaan tadi yang perlu kita lihat. Yang pertama, dalam Ramadan ni tuan-tuan, Allah nak memperlihatkan kepada kita bagaimana situasi keadaan takwa tadi. Itu yang kita bincang. Kalau tuan-tuan ingat lagi, bulan lepas kita bincang tentang masalah puasa. Puasa orang-orang yang duduk puasa orang khas ni, mata dia puasa, telinga dia puasa, mulut dia puasa, dua tangan dia puasa, dua kaki dia puasa, perut dia puasa, kemaluan dia puasa. Macam mana mata puasa? Mata dia tu tidak melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Mata dia melihat perkara-perkara yang Allah redha, Allah Ta'ala suka. Begitu juga telinga dia mendengar perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka. Dia tak akan dengar perkara-perkara yang tidak baik, apatah lagi perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Begitu juga mulut dia. Mulut ni tuan-tuan, dia tak akan mengungkapkan benda-benda yang tak baik, yang Allah Ta'ala tak suka. Dia akan mengungkapkan benda-benda yang baik. Benda yang baik ni apa tuan-tuan? Tazkirah, mengingatkan, tegur menegur, baca Quran, zikir, wirid, selawat, istighfar.
Dia takkan duduk sambil-sambil kan dah boring kan, mengantuk, dia pun cuit kawan di sebelah. Kan tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba ngantuk, sunggup-sunggup. Bulan Ramadan ni kan bulan ngantuk. Sunggup, dia cuit kawan di sebelah. Dia tu, maka dia mulalah cerita kosong. Daripada mula cerita kosong sampailah kepada ribah. Daripada ribah dia pergi fitnah. Ni semua tuan-tuan baik-baik, berhati-hati. Itu sebabnya dalam bab penggunaan mulut ni Nabi kata apa? Jika tidak menyatakan sesuatu perkara yang baik, maka senyap itu lebih baik. Dia senyap-senyap, engguk tu, itu lebih baik daripada dia bercakap benda yang kosong. Jadi situasi keadaan itulah sebenarnya Allah memperlihatkan kepada kita, itulah sifat orang bertakwa. Yang takwa daripada zahir, anggota 7 yang kita sebut tadi, mata, telinga, 2 tangan, 2 kaki, perut dan kemaluan, dan juga anggota batin dia yang kita selalu sebut tentang hati dia tadi tu. Hati terhindar daripada penyakit-penyakit hati, riak, takabur, ujub, sum'ah dan juga hasad. Jadi itu sebenarnya Allah Ta'ala nak memperlihatkan. Dan yang kedua pula tuan-tuan, tentang takwa tadi, Allah nak gambar, Allah nak kita usaha untuk jadi orang yang bertakwa tadi. Sifat-sifat takwa, adab dan akhlak itu dibina dalam bulan Ramadan melalui motivasi dan kekuatan, iaitu janji-janji Allah SWT terhadap kita, ke atas kita, yang mana Allah berikan pahala yang berganda-ganda, tidak ada pada bulan-bulan lain. Itu sebabnya bab takwa ni tuan-tuan, pertamanya Allah Ta'ala nak memperlihatkan bagaimana keadaan takwa yang Allah Ta'ala kendaki, sifat takwa yang Allah Ta'ala kendaki. Dan yang kedua, Allah nak berikan kita kesungguhan untuk capai kepada takwa tersebut, baik pada zahir, baik pada batin. Itu yang pertama. Yang kedua pula tuan-tuan, dengan sifat takwa tadi, dengan keberadaan kita dalam puasa tadi pula tuan-tuan, apa yang kita cari selain daripada sifat takwa? Kita mencari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Kita cari ampun Allah, kerana Nabi SAW sebut apa? Dalam bulan Ramadan, bila masuk je Ramadan, maka Allah SWT akan buka pintu syurga tadi seluas-luasnya, dan Allah Ta'ala buka pintu neraka serapat-rapatnya, dan disitulah Allah Ta'ala bentang seluas-luasnya keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bentang seluas-luas keampunan Allah. Ini yang disebutkan pada hadis yang ketiga. Tadi yang kedua tadi apa tuan-tuan? Ada mak ayah, tetapi dia tak khidmat pada mak ayah dia. Hadis yang ketiga apa dia tuan-tuan? Iaitu Jibril kata, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, dia melaksanakan ibadah puasa, tetapi dia melepasi Ramadan dan melepasi ibadah puasa tadi dalam keadaan dia tidak menggapai keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia puasa, dia melepasi Ramadan, baju raya dia lagi mahal daripada orang lain, tapi tuan-tuan dia tak dapat keampunan Allah. Ni orang celaka. Itu sebabnya perkara yang kedua setelah pertama yang kita harapkan takwa tadi, dan yang kedua adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya bukan hanya istighfar, keampunan ni bukan hanya dicari dengan istighfar. Keampunan ni bukan hanya sekadar dicari dengan solat sunat taubat. Keadaan keampunan ini bukan hanya sekadar dicari dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keampunan ini juga dicari melalui daripada berpuasa. Sebagaimana kisah yang berlaku, peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Adam AS bila dia makan buah khuldi saja, Jibril berlari mengejar, datang Nabi Allah, menemui Nabi Allah Adam AS. Dia cekak tuan-tuan. Dia cekak leher Nabi Allah Adam. Bila dia cekak tu, sangkut buah khuldi tadi dekat tekak tadi. Berbeza dengan Hawa, nenek kita tuan-tuan, dia terlepas. Itu adalah sejarah dia. Kemudian setelah daripada peristiwa tu, Allah sendiri mengeluarkan Nabi Allah Adam AS daripada syurga. Waktu keluar daripada syurga tadi tuan-tuan, Allah ilhamkan kepada Nabi Allah Adam AS supaya bertaubat pada Allah SWT. Maka selain daripada Allah Ta'ala mengajar Nabi Allah Adam dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami ataupun merahmati kami,
lanakunanna minal khasirin, sungguh adalah kami dalam kalangan orang-orang yang rugi. Maka selain daripada doa tersebut, Allah juga ajar pada Nabi Allah Adam, iaitu dengan berpuasa. Itu yang bertepatan dengan Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana telah difardukan kepada mereka-mereka yang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzi tu, sebagaimana mereka yang terdahulu, Nabi Allah Adam juga berpuasa sebagai tanda memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini itu ibadah juga yang kita lakukan. Bukan hanya sekadar mengejar takwa, tetapi dalam masa yang sama kita mengejar keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita ni ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa yang nampak, dosa tak nampak, dosa zahir, dosa batin, dosa yang kita tahu, dosa yang tidak kita ketahui. Jadi kita tak tahu mana satu. Sebabnya tuan-tuan, memperbanyakkan istighfar itu salah satu jalan. Memperbanyakkan selawat salah satu jalan. Memperbanyakkan solat sunat taubat itu salah satu jalan. Tetapi salah satu jalan juga ialah dengan berpuasa, terutamanya puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi kita berjalan tu dalam keadaan, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Minta ampun dengan Allah. Bukan hanya sekadar kita duduk senyap. Tak, hati tu senantiasa berjalan. Hati tu senantiasa berkata-kata dengan Allah SWT. Itu sebabnya itu yang Allah Ta'ala hendakkan, mahukan ke atas kita tuan-tuan. Hati yang senantiasa duduk mengingati Allah, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Dosa yang aku sengaja, dosa aku tak sengaja, minta ampun dengan Allah. Kerana di situlah salah satu jalan Allah Ta'ala nak ke atas kita, ataupun tujuan di sebalik daripada persyariatan ibadah puasa kita, iaitu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas daripada itu tuan-tuan, perlu diingat, tadi kita dah bicara tentang puasa, kita dah bicara tentang tujuan dan matlamat. Tu perlu tuan-tuan. Tujuan matlamat kita puasa bukan hanya sekadar pahala, dan pahala tadi tak lebih hanya sekadar gula-gula ataupun sebagai motivasi dan kekuatan, tapi yang paling besar tujuan dan matlamat kita adalah takwa dan juga keampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kesungguhan kita. Kesungguhan kita dalam melaksanakan tadi tuan-tuan. Apa maksud kesungguhan tu? Usaha kita untuk menjaga dan memelihara dalam penjagaan ibadah puasa tersebut. Bukan hanya sekadar berjalan, janji tak makan, tak minum, tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bukan hanya sekadar tu, tapi hati, kesungguhan kita baik pada zahir maupun pada batin. Macam mana kita bersungguh-sungguh untuk menjaga dan memelihara ibadah puasa, baik pada 7 anggota tadi dan juga anggota batin yang kita bincang tu. Jadi kesungguhan itu yang menjadi penilaian Allah SWT. Allah bukan nilai kita tu tuan-tuan berjaya melepasi Ramadan semata-mata, ataupun melepasi hari kita berpuasa, tapi setiap saat detik yang kita lalui setiap hari ni tuan-tuan, penuh dengan kesungguhan untuk memastikan ibadah puasa kita itu adalah ibadah yang terbaik. Itu Allah Ta'ala nilai. Bukan dia tengok kita dah berjaya tak berjaya. Sebab yang berjaya tak berjaya tu kerja Allah. Tapi kesungguhan kita. Macam contoh tuan-tuan, hari ni hari lahir kita. Hari ni hari lahir, puasa tak? Puasa. Jadi orang rumah kita, bila dia tahu hari ni hari lahir kita, dia ingat hari ni hari lahir kita, dia pun bersiap-siap buka puasa nanti tuan-tuan dengan sebuku kek. Dengan sebuku kek. Saya datang contoh. Orang rumah A, dia buat kek. Orang rumah B pun buat kek. Dua-dua nak sambut suami dia punya hari lahir tuan-tuan. Beza dia kat mana? Beza dia, orang rumah A buat kek tuan-tuan, dia buat janji ada kek, janji boleh sambut hari lahir suami dia. Nampak Selesai Orang rumah B tuan-tuan, dia buat dengan pengharapan dan kesungguhan. Maksud kesungguhan ni macam mana? Dia buat dengan teliti, dia buat dengan sungguh-sungguh, dia buat dengan dia pastikan bahawa ya orang rumah A ni hanya sekadar aku dah buat, kau nak makan-makan, kau tak nak makan sudah.
Saya tanya tuan-tuan, mana lagi baik? A ke B? A ke B? A ke B? Tadi A tu. A ke B? B ke A? Isteri B yang B tadi. Begitu juga keadaan kita. Ya Allah nilai tuan-tuan kita ni ikhtiar tadi, usaha tadi, kesungguhan kita tadi. Itu sebabnya tuan-tuan, semakin susah seseorang itu menjalani ibadah puasa, maka semakin besar pahala yang akan diberikan kepada dia. Semakin besar pahala tadi menggambarkan semakin tinggi redha Allah SWT yang diharapkan tadi. Itu sebabnya penting. Makin kita rasa lapar, makin kita rasa sakit, semakin kita grup perut kita tadi tuan-tuan, waktu itulah dia datang. Datang apa tuan-tuan? Datang apa? Datang gastrik. Wah, nak gastrik Syekh. Dia kata, ya Allah, tak tahan, dia kata. Makanlah. Oi, tak boleh, dia kata. Ni tak boleh, sayang, dia kata. Jadi semakin dia susah. Tapi tuan-tuan jangan sampai mati pula. Kesian Ustaz. Ustaz tahu tak, semalam ada seorang jemaah kita, dia meninggal. Kenapa dia meninggal? Dia gastrik, Ustaz. Habis tu kenapa dia tak makan? Dia kata, Ustaz kata semakin kuat mujahadah. Oh, jangan tuan-tuan. Tu mudarat. Jangan disebabkan mudarat. Jangan buat sesuatu perkara yang boleh mengundang mudarat. Memang Allah Ta'ala menilai kesungguhan, tetapi dalam masa yang sama jangan sampai mengundang kepada mudarat. Itu sebabnya yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar tadi sejauh mana kesungguhan kita. Dan yang ketiga tuan-tuan perlu diingatkan, iaitu jangan kita melepaskan setiap saat detik keberadaan kita dalam bulan Ramadan, ataupun lebih-lebih lagi ibadah puasa yang kita jalani ini, dengan memperbanyakkan doa. Doa ni tuan-tuan ada dua keadaan. Pertama, dia berdoa, mestilah dia berdoa tu untuk segala kebaikan yang dia nak buat tu tuan-tuan. Ni lebih-lebih lagi ibadah puasa ni, minta, ya Allah Tuanku, tolonglah ya Allah, berikan aku ibadah puasa yang baik, yang sebaik-baik di sisi Engkau ya Allah. Minta. Kita minta dengan Allah. Jangan kita hanya melepasi ibadah puasa ni tuan-tuan, janji dah puasa selesai. Kita takut tuan-tuan, kalau kita mengambil remeh tentang perkara ni, akhirnya ibadah puasa yang kita laksanakan tadi hanya sekadar adat. Hanya sekadar adat. Apa maksud adat? Iaitu kebiasaan. Masuk Ramadan, puasa. Masuk Ramadan, puasa. Bila tanya kenapa puasa Ramadan, kenalah puasa. Kenapa tarawih? Sebab Ramadan. Bila Ramadan, kenalah tarawih. Kenapa bangun sahur? Sahur sebab puasa. Jadi kita tak nampak tujuan dan matlamat tadi tu. Itu yang kita bincang, tujuan matlamat yang pertama tadi. Kerana apa tuan-tuan? Taqwa dan juga keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kena jalani dengan doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala berikan ibadah yang terbaik, puasa yang terbaik, tarawih yang terbaik. Minta pada Allah. Sebab apa tuan-tuan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali yang maha kuasa, maha kuat, maha agung segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta pada Allah. Kalau kita tak minta, Allah Ta'ala tak bagi. Dia tak akan bagi. Dan kita nak buat, kita tak akan mampu. Jadi minta pada Allah. Itu minta pertama. Doa yang pertama. Doa yang kedua tuan-tuan, begitu juga hajat. Kalau tadi kita bicara tentang doa untuk pelaksanaan ibadah kita ketika berada dalam Ramadan, yang kedua pula tuan-tuan, iaitu minta segala hajat. Dan tidak ada hajat yang jauh lebih besar kecuali redha Allah. Kecuali redha Allah. Ni minta, ya Allah, tolong ya Allah, masukkan aku dalam kalangan mereka yang redha Allah, mereka yang mendapat keredaan Engkau wahai Allah. Dan dalam nak mendapatkan keredaan Allah tadi tuan-tuan, syaratnya apa? Syaratnya apa? Salah satu syarat untuk mendapat keredaan Allah ialah mendapat keredaan dua ibu bapa. Jauh tak kita swing? Jauh punya pusing tu. Dia punya pusing, dia roundabout dia punya jauh tuan-tuan. Itu sebabnya redha Allah ni takkan hadir kecuali redha dua ibu bapa. Tuan-tuan yang ada mak, ada ayah, gunakan kesempatan yang Allah beri ni dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan takkan bahagia di dunia, takkan bahagia di akhirat kecuali redha dua ibu bapa. Kerana datangnya redha Allah itu dengan datangnya redha dua ibu bapa. Saya datang satu kisah sebelum kita selesaikan petang ni. Ada satu hari tuan-tuan, ni cerita. Ni sebuah kisah. Seorang hamba Allah, anak lelaki tuan-tuan. Dia ada mak ayah, duduk kat kampung, hidup miskin.
dipandang hina oleh penduduk kampung kerana kemiskinan dia. Jadi sampai satu tahap tuan-tuan dia rasa putus asa. Dia rasa putus asa disebabkan kehinaan, kemiskinan yang dilalui dia. Akhirnya dia buat keputusan tuan-tuan untuk pergi ke bandar. Mak ayah dia tak bagi. Mak ayah dia tak izinkan, kalau kau pergi ke bandar, siapa nak jaga mak, siapa nak jaga ayah. Jadi disebabkan dia rasa terhina, dia buat keputusan dia tinggalkan juga mak ayah dia. Kerana konon-kononnya nak merubah kehidupan. Sampai di bandar dengan izin Allah SWT. Apa panggil? Allah ubah hidup dia daripada semiskin-miskin manusia jadi sekaya-kaya manusia, daripada sehina-hina manusia sampailah semulia-mulia manusia. Jadi berita kejayaan anak lelaki ni tuan-tuan sampailah kepada mak ayah dia. Mak ayah dia berasa seronok. Tapi seronok-seronok mak ayah dia, mak ayah dia rasa rindu terlalu tindunya mak ayah dia tadi, sampaikan ada orang kampung yang tak sampai hati tengok mak ayah dia pergi ke bandar jumpa anak lelaki dia tadi. Anak lelaki dia tu dah sampai kahwin, dah ada anak dan sebagainya. Dan bagi tahu mak ayah kat kampung. Dia tak mengaku, dia halau. Mana ada mak ayah aku? Orang dah kaya. Cerita macam cerita si Tenggang kan? Mana ada lagi? Dia kata aku tak ada mak ayah, orang miskin. Dia kata kau balik. Dia kata aku orang kampung. Lagi-lagi pula dia malu dengan isteri dia. Dia malu dengan anak dia. Jadi tuan-tuan, sampailah satu hari, tiba-tiba tuan-tuan, bisnes dia tadi jatuh muflis. Bila bisnes dia jatuh muflis tuan-tuan, isteri dia yang selama ni amat dia sayang tu tuan-tuan tinggalkan dia. Isteri dengan anak-anak tinggalkan dia. Bila isteri dengan anak-anak tinggalkan dia, dia pun balik kampung jumpa mak ayah. Sampai kat kampung tuan-tuan, rupanya mak ayah dia tadi dah meninggal dunia. Tuan-tuan, kenapa bisnes dia jatuh? Tak ada lain tidak bukan yang selama ni dia berjaya, walaupun dia menyakitkan hati mak ayah dia, tetapi mak ayah dia tak putus-putus doakan dia. Sampailah dia kaya. Sampailah dia senang, sampailah dia mulia tuan-tuan. Semuanya atas doa mak ayah dia. Dan dia jatuh muflis tu sebab apa? Sebab mak ayah dia meninggal dunia dan tidak ada orang lagi nak mendoakan doakan dia. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan duk sibuk pergi cari wali. Jangan duk sibuk cari syekh. Jangan duk sibuk cari habaib ataupun cari tok guru siapa minta doa. Tak, tuan-tuan. Carilah mak, cari ayah, kerana dia 1000 wali. Dia jauh lebih besar doa dia tuan-tuan daripada 1000 wali, iaitu doa seorang ibu dan doa seorang ayah. Jadi kesempatan ni tuan-tuan guna sebaik mungkin. Biarlah berhabis duit untuk mak, untuk ayah, itu jauh lebih baik daripada kita datangnya kemurkaan Allah SWT ke atas kita, na'uzubillah. Semoga dengan sedikit pencerahan dan perkongsian ini memberi panduan kepada saya dan kepada tuan-tuan dan kekuatan untuk kita mengembeling tenaga sehabis-habisnya mencari redha Allah, mencari takwa dan mencari keampunan daripada Allah SWT. Semoga Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Semoga ibadah kali ini adalah ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.